Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan sambung untuk part number 2, simple harmonic motion. Right, so hari ini kita akan discuss about dia punya equation for simple harmonic motion. Right, kalau kita tengok dekat sini kita ada equation x is equal to a sin in bracket omega t. Right, so x ni kita refer kepada displacement from equilibrium position, maksudnya daripada titik tengah, berapa jauh dia pergi, x tu. A ni adalah amplitude ataupun kita panggil sebagai maximum displacement, sesaran yang paling tinggi ke kanan ataupun ke kiri lah, okey, ataupun ke atas ke bawah, maksimum right. And then kita ada sin in bracket omega t. Okey, omega t ni kita kenal sebagai phase, fasa. Maksudnya nanti persamaan ni kita boleh tulis dia macam dalam contoh lah, saya bagi bentuk okey, x equal to tan sin 2 pi t, contoh saja. Right, di sini dia akan beritahu kalau soalan dia akan mention dekat sini where x is in meter ataupun sentimeter. Okay, maksudnya x tu kita akan refer kepada nilai x ni nanti, amplitude ni pun dia akan jadi unit yang sama. Okay, kalau dia kata dalam sentimeter, awak kena pakai sentimeter lah. Kalau dalam meter, dia pakai meter. Okay, boleh je convert pada SI unit, meter. Okay, and then sin ni boleh juga pakai cos, tapi ini secara umum kita pakai equation sin. Dan kita ada 2 pi t. Okay, kena ingat 2 pi t, ini adalah dia punya phase. Jadi kalau the first part is, you kena tahu compare. Okay, ini kita punya general equation, persamaan yang standard lah. Bila you compare dekat bawah ni, you boleh keluarkan beberapa maklumat. Contoh, kalau you nak cari A, amplitude, A kita akan dapat 10. Contohlah 10 cm. Okay, bergantung pada soalan. Kalau dia dengan cm, cm lah. Kalau meter lah, meter lah. Okay, and then kita juga boleh cari nilai omega. So, omega kalau dekat sini dia sama dengan apa? So, kita tengok omega di sini, ini adalah 2 pi. So, 2 pi. Dan unit dia adalah radian per second. Dan kita juga boleh cari nilai period t. Kita gunakan equation omega equal to 2 pi over t. Dan satu lagi, kita boleh juga cari frekuensi gunakan equation omega equal to 2 pi f. Right, so just masuk nilai lah. Sebagai contoh, dekat sini kalau you nak cari t, okay, omega kita sama dengan 2 pi kan. Okay, so letak 2 pi kat sini, dia akan jadi macam ni. Okay, saya buat di sini okay, omega sama dengan 2 pi sama dengan 2 pi bahagi dengan t. So, t akan sama dengan 2 pi bahagi dengan 2 pi, you akan dapat t dia 1 second. Ini sebagai contoh. Okay, alright. So, nak cari frekuensi boleh guna equation ini, ataupun you boleh juga gunakan f sama dengan 1 per t. Okay, itu contoh saja. Right. So, ini adalah persamaan. Dan yang paling penting adalah kita boleh buat banyak bentuk lagi. Okay, maksudnya ini salah satu secara umum yang saya akan terangkan. Okay, dan lepas ni kita akan go through untuk bentuk-bentuk graf. Okay, so untuk bentuk graf pula okay, ini adalah satu contoh persamaan kita bagi sebagai x equal to a sin omega t secara umum, in general. Okay, dan ini adalah bentuk graf dia. Okay, kenapa graf dia berbentuk sebegini? Okay, sebelum tu saya nak beritahu, ini adalah graf x against t. Okay, displacement against time graph. Right, so soalan akan mention lah berapa nilai amplitude dia ataupun x dia dalam meter ke dalam sentimeter, dan masa dia, time dia mungkin dalam second, mungkin juga dalam millisecond, bergantung pada soalan. Okey, ini secara umum kalau you tengok dekat sini, kita boleh dapat kat sini A dia amplitude. Kat sini sesaran maksimum. Ini bentuk graf. Dan kenapa bentuk graf macam ni, nanti saya akan tunjuk pergerakan, kita ambil pergerakan spring lah Okey, sebelum tu saya nak jelaskan dulu, A ni mewakili amplitude kat sini. Dan daripada sini kita juga boleh dapatkan dia punya nilai T, period. Okey, period T adalah untuk one complete cycle. Okay, one complete cycle T dekat sini kita akan dapat daripada nilai omega, yang mana tadi saya cakap omega sama dengan 2 pi over T. Dan awak boleh cari nilai T. Okay, T akan sama dengan 2 pi over omega. So, you dapat nilai T kat sini lah. Dan graf sin memang bentuk dia sebegini. Ini adalah graf sin positif. Ini penting ingat, graf sin positif bentuknya macam ni. Okay, jika graf sin negatif bentuk macam mana? Okay, kalau sin negatif, kalau katalah persamaan ni negatif, contoh saya tulis sebagai x sama dengan negatif 5 sin 2 pi t. Contoh saja So, graf dia awak kena buat graf x against t. Dia akan jadi negatif. Ini graf negatif sign. Dia terbalik lah daripada positif sign. Okay, nampak Yang ni dia start ke sini kan. Ni start dari bawah. So, ini adalah negatif sign. So, kita boleh letakkan amplitude dia berapa? Sesaran maksimum dia, kalau tengok kat sini 5. So, ini ada 5, sini ada negatif 5. Okay, dan awak boleh carilah one complete cycle ni berapa nilai T dia. Berdasarkan persamaan omega sama dengan 2 pi over T. So, kalau ini ada 2 pi, masukkan 2 pi ke sini, T akan dapat 1 second.
Contoh so ini time dia 1 second. Dan ini bentuk graf negative sign. Ini adalah bentuk graf positive sign. Okey, kita ada lagi dua bentuk graf. Okey, satu bentuk untuk saya jelaskan sini lah. Okey, ini adalah negative sign, takut terlupa nanti. Okey, kita ada graf positive cos. Seandainya persamaan kita dibagi A cos omega T. Okey, so kalau positive cos, bentuk dia adalah bentuk ni selalu orang panggil bentuk senyum. Okey, dia akan bergerak begini untuk one complete cycle. Saya lukis ni untuk one complete cycle. Satu kitaran lengkap. Okey, sama yang atas nanti. Okey, ini adalah graf cos positif. Okey, satu lagi kita akan ada graf. Okey, ini yang graf terakhir saya tunjuklah. Graf negative cos. Negative cos ni bentuk dia adalah dia terbalik. Okey, dia akan start bila bawah Dia akan start bila bawah. Okey, maafkan saya, start bawah. Dia akan start begini. Okey, naik, turun ke bawah. Okey, ini adalah negative cos. Right? Okey, itu bentuk-bentuk graf lah. Dan amplitude ni macam biasa, kalau nilai dia kita akan letaklah di puncak dan bawah ni, nilai dia sini. Okey? Alright, seterusnya untuk penerangan kenapa bentuk graf tu A sin omega T positif macam tu, kenapa negatif A sin omega T bentuk dia macam ni. Right, so perkara penting kat sini saya tunjuk. Okey, katalah kita bermula daripada titik kosong, equilibrium point. Kat sini pergerakan Okey, saya akan tunjukkan pergerakan kuadran demi kuadran, sukuan demi sukuan. Okey, untuk sukuan yang pertama pergerakan daripada O pergi ke A ni. Daripada O ni kita kata X dia kat sini adalah kosong. Ini adalah X dia sama dengan amplitude lah. Okey, ni X kosong, ke X amplitude. Dia bergerak ke kanan, maksudnya nilai amplitude dia positif. Okey, dia naik ke atas. Okey, ini kuadran yang pertama. Maksud dia. Okey, maksud bergerak. Jadi bila dia patah balik ke O. Okey, daripada A dia patah balik ke O. Okey, nilai displacement dia akan berkurang menjadi kosong. So that's why dia akan turun. Dia turun ke bawah ni menjadi kosong. So ini kuadran yang kedua. Ini first quadrant, ini second quadrant. Okay, next dia akan turn to the left. Pergi ke kiri lah. Okay, tadi ke kanan. So dia patah balik sini ke kosong. Ini dia pergi ke kiri negatif. That's why dia turun ke bawah ni, the third quadrant dekat sini. So ini menjadikan dia nilai negatif amplitude. After that, dia back to equilibrium position. X equal to 0. So bila dia balik kepada kosong, so that's why graf tu akan bentuk macam ni. So ini kita panggil sebagai graf A sin omega T. Ataupun saya kata sebagai positive sign. Dan untuk graf negative sign, okay, dekat sini, dia bentuk, dia start dengan negatif, dia terbalik dengan positive sign. Jadi tengok dekat sini, okay, dia bergerak daripada equilibrium position, dia pergi dulu ke negative amplitude. So in first quadrant, dia akan bergerak ke sini. Okay, ini the first quadrant. Right, so next daripada amplitude negatif ni, dia turn back to equilibrium position. So dia balik ke sini. Okay, dia jadi separuh, second quadrant. So the third quadrant okay, dia pergi ke positif. Bila dia pergi ke positif, dia naik nilai dia jadi positif, naik ke atas ni, third quadrant. After that, daripada positive amplitude, dia back to origin ataupun equilibrium position dekat sini. So dia akan dapat bentuk macam ni. Right, so jadi untuk X equal to A sin omega T ataupun negatif A sin omega T punya equation ni, dia menunjukkan bahawa pergerakan okay, sesaran objek tu, okay, ataupun partikel, anything lah kita boleh sebut, okay, pada masa tertentu. Maksudnya kalau kita masukkan nilai time dekat sini pada masa tertentu, X itu akan duduk pada kedudukan yang tertentu. Contoh, kalau waktu time T sama dengan kosong. Okay, T kosong, kalau ikut logik sini, bila T kosong darab akan jadi sin kosong. Sin kosong akan dapat kosong, kosong darab dengan negatif A, akan dapat kosong. So pada masa kosong dia akan start dekat 0 lah. Okay, dia berbeza kalau dengan bentuk graf positif cos. Tadi saya beritahu positif cos, graf dia senyum. Okay, ini katalah A, ini negatif A, ini X lawan T. Okay, dia akan start daripada amplitude lah. Ini amplitude A positif. Dia turun pergi ke kosong. Contohlah, kalau lah saya letakkan satu bandur ringkas. Okay, saya buat satu bandur ringkas. Okay, dekat sini. Starting. Second. Third. Okay. So, daripada A, B, C. Sekarang ni dia starting point dia dekat A. Okay. Dan saya anggap ini adalah amplitude yang X sama dengan positif amplitude. Dekat sini X sama dengan negatif amplitude. So, bila dia pergi yang pertama ni, daripada sini dia pergi ke kosong. Daripada maksimum amplitude, dia pergi ke kosong. Okay, dia pergi kosong. Sini, dia pergi ke sini kan. Okay, daripada maksimum amplitude, dia pergi ke kosong.
Alright, so daripada kosong dia pergi ke negative amplitude. Daripada kosong dia pergi negative amplitude. Ini second quadrant. Ini first quadrant, second quadrant. Okay, next daripada negative amplitude dia back to equilibrium position. Ini pergerakan dia ke sini. Right, so ini adalah third quadrant. And then dia get back into position yang awal tadi lah. Daripada equilibrium point pergi ke sini. So daripada equilibrium point dia akan pergi dekat A balik. So ini the fourth quadrant lah. Okay, itu dia punya cycle. Okay, kenapa kita dapat? Ya, ini cos positif. Cos negatif pun sebaliknya lah. Dia akan start daripada sini lah, point C. Right? Okay, baiklah. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan graf. Sekarang ni saya akan tunjukkan satu contoh example 1.4. Soalan berkaitan dengan graf. Ada dia punya penyelesaian dekat situ, solution dekat situ. So, saya terangkan balik lah. Right, so soalan tu dia minta sketch the x against t graph for the following expression. X equal to 2 sin 2 pi t, where x in centimeter. So, dia beritahu x in centimeter. And then t is in second. Right, so maklumat pertama dekat sini, persamaan ni adalah persamaan displacement against time. So, kita boleh dapat maklumat terus lah. Maksud kita bandingkan dengan general equation x equal to a sin omega t. Okay, awak boleh dapat dekat sini amplitude dia berapa? Okay, 2 cm. Okay, so ingatlah 2 cm sebab dia bilang centimeters. And then kita boleh dapat satu lagi, omega dia adalah berapa nilai dia? 2 pi radian per second dia punya unit. Okay, itu maklumat awal yang kita boleh dapat. Right, so soalan minta dia kata dekat situ soalan minta sketch graph. Okay, untuk sketch graph awak kena tahu bentuk graph bentuk apa. Okay, the first one dia dah beritahu bentuk sin. Sin positif ke negatif? Positif. So kita dah boleh lukis lah secara anggarannya. Kita buat paksi dulu paksi penting paksi apa lawan apa penting, dan kena tahu awak punya unit kena betul, label kena betul. So dekat sini x dalam sentimeter versus t dalam second. Right? And then graph sin positif. So kita boleh buat terus macam ni. Jangan takut, terus buat je satu cycle. And then kita tahu amplitude dekat sini. Alright, so amplitude adalah 2 cm. Ini pun jawapan dia bagi. So you boleh label kat sini. Ini sebagai 2, ini sebagai negatif 2. Dan satu lagi masalah, kita tidak ada period t kat sini. So for one complete cycle dekat sini, sebab time, untuk one complete cycle dia akan jadi period t. You kena cari t dulu lah. Right, so kita just compare omega tadi sama dengan 2 pi over t. Dan kita tahu nilai omega dia adalah 2 pi radian per second. So kita letak kat sini. Okay, so t dia bawa ke kiri. So akan dapat 2 pi bagi 2 pi, kita akan dapat 1 second. So dekat ini adalah 1 second. So itu jawapan dia. Okay, right, so itu contoh untuk graph. Okay, kita akan go to the third part Okay, part 3 nanti untuk berkenaan dengan solution, berkenaan dengan kita buat differentiate persamaan kita boleh buat pembezaan. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.